Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي ثمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Sekejap ya, saya lupa nak test. Okey. Syukur pada Allah ibu yang semua ya. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 22 Julai. Pengajian pukul 9.30 malam iaitu Asas Nahu dan Sorof Surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu ayah yang baru bagi salam tadi ya, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Ibu ayah tengok dulu pada qalu adalah waw tu waw ni lah ya. Waw tu kita boleh kata waw ataf pada yang sebelumnya. Ataf pada ayat sebelumnya ada qalu bala kan. Kemudian ayat 10 wa qalu. Waw tu waw ataf ya. Qalu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi seperti mana yang kita bincang dalam ayat ke-9 iaitu qalu bala. Begitu juga qalu dalam ayat yang ke-10 sama juga. Ia adalah fi'il madhi ma'ruf. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah huruf waw tu. Fa'ilnya adalah huruf waw. Kemudian ibu ayah nampak mereka berkata. Jadi boleh bila kita kata mereka berkata, ada tak yang dikata? Bila kita kata mereka berkata, maka mesti ada yang dikata kan? Macam dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, kalau kita ayat tu nak tunjuk benda tu adalah satu perkataan yang satu ayat yang dikatakan, kita gunakan apa ibu ya? Kita gunakan apa? Tanda apa? Kita gunakan tanda filosofi kan? Jadi dalam bahasa Arab, kalau benda yang dikata kita panggil sebagai maqul. Okey. Kita panggil dia sebagai maqul. Macam tu ya, maqul. Siapa first time dengar maqul? Siapa yang ulang kaji boleh komen? Siapa first time dengar maqul? Siapa yang ulang kaji boleh komen ibu ayah? Okey, ibu sudah baru. Okey. Oh, ramai baru. Tak apa. Ramai baru ya. Pak Cik Wahab ulang kaji ya. Alhamdulillah.
Jadi apa dia maksud maqul ni? Maqul ni maksudnya benda yang dikata, ayat yang dikata. Jadi waqalu dan mereka kata, apa yang dikatakan tu? Mereka ahli neraka kata, kalaulah kami dulu dengar, macam tu. Jadi mana maqul pada qalu? Qalu tu fi'il madhi ma'ruf, fa'ilnya waw. Itu perkataan yang melibatkan fi'il qala yaqulu. Apa benda yang dikatakan? Yang dikatakan itu dipanggil maqul. Maqul ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Orang yang berkata qail. Benda yang dikata maqul. Jadi jelasnya dipanggil maqul. Maqul ini istilah sajalah. Maqul ini dia istilah saja, ya. Jadi waqalu law kunna. Law kunna. Law tu kita boleh panggil dia huruf syarat lah. Huruf syarat. Maksudnya kalau tak ada dot maka tak berlakulah dot. Macam itulah. Kalau tak ada sekian-sekian maka tak berlakulah sekian-sekian. Itu dia kegunaan law. Itu dia kegunaan law, macam tu ya. Okey, jadi apa saya kata tadi boy ya? Law tu huruf apa tu? Huruf syarat. Saya tulis syarat lah, huruf syarat. Shin, ro, to. Ini secara ringkas saja ya. Huruf syarat. Macam tu ya. Bukan ti ya. Bukan ti pula. Bukan ta. Tapi to. Dengan to. Kan? Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa benda yang berlaku ni? Kita tengok. Lau kunna nasma'u. Tengok pada kunna nasma'u. Kunna itu adalah daripada fi'il naqis. Kita belajar kana yakunu kan? Kana yakunu. Jadi kana fi'il madhi naqis, yakunu fi'il mudhari' naqis. Okey, di sini adalah fi'il madhi naqis. Jadi tasrifnya ibu ayah, dia daripada kana ya. Sekejap ya. Saya tadi tak sempat nak tulis, jadi saya tulis manual sajalah. Fi'il madhinya kana dan fi'il mudhari'nya yakunu. Kana yakunu. Kalau kita tasrifkan kana tu, kita akan jumpa dia pada kotak yang ke-14. Kana tambah nahnu sama dengan kunna. Okey. Pak ibu ayah ya. Kana ditambah dengan nahnu bermakna kotak yang ke-14 dia akan jadi kunna begini. Kalau kita tasrifkan, tasrif fi'il madhi dia, kotak pertama kana, kotak kedua kana, kotak ketiga kanu, kotak keempat kanat, kotak kelima kanata, kotak keenam, tengok fi'il mudhari'nya dengan waw kan. Maka biasanya kalau macam ni, huruf kaf ni tukar baris depan, sesuaikan dengan waw ni. Okay. Kana yakunu jadi kunna. Kotak keenam kaf nun sabdu, tak ada alif lah. Kotak keenam kunna. Kotak ketujuh kunta. Kotak ke-8 kuntuma. Kotak ke-9 kuntum. Kotak ke-10 kunti. Kotak ke-11 kuntuma. Kotak ke-12 kuntunna. Kotak ke-13 kuntu. Kotak ke-14 kunna. Boleh boleh insya-Allah ya. Okey, jadi kunna kotak yang ke-14. Kunna. Ibu yang tengok dia punya fashion dia. Kalau kana yakunu, contoh lain qala yaqulu. Okey. Jadi bila dengan huruf waw ni biasanya bila bermula kotak yang ke-6 untuk ramai perempuan tu tukar baris depan. Jadi kalau qala yaqulu jadi qulna. Itulah ya, insya-Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah ni kunna adalah kami.
Jadi buaya fi'il naqis dia ada fa'il ke? Fi'il mesti ada fa'il kan? Fi'il naqis ada fa'il ke tidak ibu ayah? Fi'il naqis ada fa'il ke tidak? Sudah kaji balik ibu ayah. Fi'il naqis ada tak fa'il? Jawapan dia, fi'il naqis tak ada fa'il. Fi'il naqis ada isim dan khobar. Dia tidak ada fa'il. Dia ada isim dan khobar. Ini kena ulang kaji balik ibu ayah ni, banyak lupa dah ni. Jadi dia ada isim dan khobar. Jadi mana isim pada kanan ni mana? Isimnya adalah nahnu yang ada padanya, iaitu na ni. Na ni dhamir na jadi isim pada kanan. Mana isim kana? Dhamir na ni isim kana. Jelasnya isim kana pada dhamir na ni. Dan mana khobarnya? Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah iaitu tengok pada nasma'u. Nasma'u adalah fi'il mudhari' daripada sami'a yasma'u. Fi'il mudhari' daripada sami'a yasma'u. Ya. Kita ada fi'il madhinya sami'a. Fi'il mudhari'nya yasma'u. Okey. Sami'a yasma'u. Di ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sami'a yasma'u. Okey. Jadi kita belajar fi'il mudhari' kalau mula dengan ya, dia dengar. Kalau nak bagi makna kami, kena mulakan dengan apa ibu ayah? Nak bagi makna kami. Sebelumnya kunna ni, nahnu ni kami. Kerana tambah nahnu jadi kunna. Kemudian yasma'u dia dengar. Kalau nak bagi makna kami dengar, nak tukar ya ni dengan apa ibu ayah? Tukar huruf ya dengan huruf nun. Betul ni ya. Huruf ya tukar huruf nun, jadi nasma'u kami dengar. Kami dengar. Jadi ibu ayah bila ada gabungan fi'il madhi naqis, ada fi'il madhi naqis dengan fi'il mudhari' dan dia bersesuaian lah. Kalau ni jamak mutakallim, ini nahnu, ini pun nahnu juga. Okey. Ada makna apa biasanya, ingat tak? Saya sebut sebelum ni. Kalau ada fi'il madhi naqis digabungkan dengan fi'il mudhari' selepasnya, apa nama fi'il madhi tu ibu ayah? Saya tunggu, ingat tak? Apa nama fi'il madhi? Bila ada fi'il madhi naqis dan juga ditambah dengan fi'il mudhari' macam ni. Namanya fi'il madhi. Cuba ingat balik. Fi'il madhi apa namanya? Betul ibu Maimunah, fi'il madhi istimrari namanya. Fi'il madhi istimrari. Okey. Istimrari itu maknanya apa ibu? Apa dia makna istimrari? Apa dia makna istimrari? Apa maksud dia? Ya, saya betulkan. Bawah sikit. Istimrari maksudnya dulu selalu buat. Kita dah belajar dalam tafsir dia sebelum ni. Dulu selalu buat. Jadi kunna nasma'u, kalaulah, ni bukan tafsir ya, ini kita terjemahkan. Macam mana terjemah fi'il madhi istimrari? Kalau ada fi'il naqisah, fi'il madhi naqis dan selepasnya ada fi'il mudhari', maka dia akan memberi mana fi'il madhi tapi istimrari, berterusan. Makna istimrari berterusan. Maknanya dulu, lau kunna nasma'u, kalaulah kami dulu kat dunia dulu kami sentiasa dengar, kami mendengar, bukan dengar sekejap, dengar selalu dengar. Macam itulah. Lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami dengar, kami bagi masa untuk dengar pengajaran daripada Nabi, pengajaran daripada para ulama, daripada para pendakwah, itu maksud dia. Boleh goyang ya. Jadi kunna fi'il madhi naqis kotak 14. Tapi yasma'u kotak pertama, kalau kotak 14 juga nasma'u. Jadi kunna nasma'u
tambah dua-dua tu dipanggil fi'il madhi istimrari. Okey Buaya, ulang kaji balik. Siapa yang baru tahu fi'il madhi istimrari, komen baru. Siapa yang dah dengar tapi lupa, kira ulang kaji dah. Okey, ulang kaji ni sama ada dengar lupa ataupun dengar dan ingat. Ulang kaji Okey, Masya Allah. Pasal saya dah terangkan dalam tafsir hari tu, dalam tafsir surah ni saya dah terangkan. Di sini kita ulang kaji balik. Ulang kaji balik lupa kan, pasti tak apa. Ingat buat okey. Jadi kenapa kita baca nasma'u. Nasma'u tu khobar kepada kana tu. Khobar kepada kana. Okey. Ibu Yahya. Okey. Ibu Ayah, nasma'u tu cuba tengok. Nasma'u tu sendiri dia rafa' ke nasab ke jar? Nasma'u tu sendiri. Lafaz nasma'u adalah rafa'. Kunna nasma'u tu secara lafaznya rafa'. Pasal apa? Tidak ada apa-apa yang menukar dia punya i'rab. Tapi masa yang sama dia adalah dia dalam keadaan nasab kerana khobar kana. Itu dia. Masa yang sama jumlah tu bukan nasma'u saja, jumlah nasma'u tu ayat tu adalah dalam keadaan nasab, tapi itu perbahasan yang agak tinggi, tak sesuai kita bincangkan lah. Okey, tak sesuai kita bincangkan. Cukup ibu hai tahu nasma'u tu khobar kepada kana. Khobar kepada kana, maka kita panggil dia pada tempat nasab. Dia kita panggil dia nasab sajalah. Kita panggil nasab khobar kana. Masa yang sama nasma'u tu kenapa kita baca nasma'u? Pasal tidak ada sebab yang menukar, tidak ada faktor, tidak ada amil yang menukar dia punya baris tu. Perbahasan ni agak tinggi sikit, takut ibu yang pening kepala. Saya tak nak detail sangat. Cukup tahu nasma'u tu kotak keberapa ibu ya? Cukup tahu nasma'u kotak keberapa? Nasma'u adalah kotak yang ke-14. Jadi ibu yang fokus saja fi'il madhi naqis digabungkan dengan fi'il mudhari', maka dia memberi makna fi'il madhi istimrari. Maksudnya dulu dibuat berterusan. Okey. Maknanya kalaulah dulu, kat dunia dulu kami dengar au naqilu. Okey, au tu huruf apa ibu ya? Au tu huruf apa? Huruf apa au tu? Au tu adalah huruf saya tunggu ibu ya. Huruf apa au tu? Ulang kaji balik. Huruf ataf, betul ibu saya dah ya. Huruf ataf ya. Oleh kerana huruf ataf lah kita baca au naqilu pun baca dengan rafa' juga. Au naqilu baca dengan rafa' juga fi'il tu. Okey. Jadi ibu ya. Au naqilu. Kenapa kita baca naqilu? Kerana tidak ada sebab. Kerana dia ataf kepada nasma'u. Itu sajalah. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok pula ya, pada kunna nasma'u. Sekejap. Okey. Ibu ayah sekejap. Tadi tu saya kata nasma'u tadi kan, kita sebut nasma'u tu fi'il mudhari' itu marfu'. Fi'il mudhari' nasma'u itu marfu' kerana tidak ada sebab yang menukar. Tetapi ketika mana dia jadi khobar pada kunna, kita sebut dia nasab pula. Maknanya kalimah bagi yang fahamlah, nasma'u ni dia rafa' pun ya, rafa' kerana tidak ada sebab yang menasabkan kalimah fi'il mudhari' itu. Masa yang sama dia nasab kerana dia khobar pada kunna. Tapi itu sekadar tahu, siapa yang faham, siapa yang tak faham jangan paksa faham. Dia agak tinggi. Okey. Selesai. Ma kunna. Jadi ibu ayah, tadi saya kata lau tu, apa nama lau tu ibu ayah? Lau apa tadi? Apa nama lau tadi? Lau syartiyah, lau syarat. Lau memberi makna syarat. Bila kita kata syarat, dia mesti ada syarat, mesti ada jawab dia. Mesti ada syarat dan dia mesti ada lawan dia, jawab dia. Okey, kalau kita kata lau kunna nasma'u au naqilu, kalau kita bacalah. Dan mereka berkata, kalaulah dulu dekat dunia kami dengar
kami berfikir, sempurna tak? Habis tak ayat tu Ibu Ayah? Ke tergantung. Mereka ahli neraka kata dalam ayat ni, kalaulah dulu, kat dunia dulu, kami dengar betul-betul, wahai malaikat, kalaulah kat dunia dulu kami fikir apa yang Nabi tu cakap, tapi berhenti kat situ. Habis tak ayat tu Ibu Ayah? Tergantung. Tergantung. Di situlah bermakna bila kita nampak tergantung tu, bermakna itu baru syarat. Belum jawab dia. Jawab tu maksudnya jawab kepada yang tergantung tadilah. Faham tak? Kalau saya kata, Ibu Ayah, kalau Ibu Ayah pergi pasar nanti, lepas tu saya diam. Tergantunglah. Yelah Ibu Ayah tunggu. Yelah Ustaz, kalau kami pergi pasar kenapa? Tergantung. Tak ada apa. Ya Allah, memainkan perasaan orang. Kan Ibu Ayah. Jadi saya kena habiskan ayat tu kerana itu tergantung, baru bagi syarat, belum bagi jawab. Dengan contoh saya bagi tu, Ibu yang faham tak apa dia makna syarat dan jawab sekarang ni? Faham tak apa dia makna syarat dan jawab? Syarat ni yang kita bagi, macam kita bagi dia punya apa kita panggil kita bagi dia punya permulaan, lepas tu baru ada jawab dia. Macam tu ya. Jadi mana jawabnya? Ma kunna tu. Ma kunna. Biasanya kalau terjemah jawab ni boyah ada maka ataupun nescaya. Cuba tengok terjemah masing-masing. Ada tak maka ataupun nescaya, ada tak? Biasanya kalau jawab ni ada. Biasanya lah. Maka ataupun nescaya ataupun pasti. Ataupun macam tu lah, lebih kurang lah. Biasanya macam tu lah. Ada tak? Dalam terjemah masing-masing. Cuba tengok. Ada nescaya Ibu Surita ya, betul. Nescaya, maka biasanya kalau macam tu itu terjemah kepada jawab. Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi ma kunna, ma tu ma nafiyah. Ma tu ma nafiyah. Terjemahnya tidak. Ma kunna, nampak kunna lagi. Kunna lagi. Jadi kunna samalah perbahasan macam tadi. Kunna itu sama perbahasannya, itu karena digabungkan dengan nahnu jadilah kunna. Okay. Maka tidaklah ma kunna fi ashabis sa'ir. Okey Ibu Ayah. Tadi di permulaan tadi, lau kunna nasma'u. Selepas kunna ada tak dia punya khabar dia? Kunna isim fi'il naqis dan isim dia. Ada tak disebut khabar pada kunna nasma'u tadi? Ada tak sebut khabar dia? Pada kunna nasma'u. Mana khabar pada kunna nasma'u? Mana khabar? Tadi saya sebut tadi. Kunna nasma'u. Lau kunna nasma'u. Mana khabar pada kunna tu Ibu Ayah? Nasma'u, betul Ibu Surita. Khabarnya nasma'u disebut fi'il mudhari' lepas kunna tu. Tapi pada ayat yang hujung ni, ma kunna terus fi. Ma kunna terus fi ashabis sa'ir. Jadi Bu Ayah ingat tak kita ada belajar khobar, ada khobar bentuk mufrad, ada khobar bentuk jumlah, ada khobar bentuk syibih jumlah. Siapa, bila saya sebut ini saja, siapa yang ingat komen ingat, siapa yang tak ingat komen tak, jujur je. Ibu Saidah bagus, Masya Allah ya. Ibu Ayah siapa yang ingat komen ingat, siapa tak ingat komen tak ingat, jujur. Kita ada khobar mufrad, kita ada khobar jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, kita juga ada khobar syibih jumlah. Okey. Jadi, macam mana yang lain, macam mana si korang di komen ni? Yang lain ingat ke tak ingat ni? Kalau tak ingat, komen tak ingat je. Tak ingat ke, tak tahu ke? Okey, tak ingat tak apa. Tapi ini ulang kaji balik Ibu Ayah ya. Ulang kaji balik. Jadi tadi pada kunna nasma'u, pada kunna nasma'u tu khabar bentuk mufrad ke, khabar bentuk jumlah ke, khabar bentuk syibih jumlah. Siapa yang tak faham jangan pening kepala. Yang tak faham jangan pening kepala. Yang tak ingat jangan pening kepala, jangan berasa susah dan berat lah, lepas tu berhenti belajar. Saya tak suka. Tak faham tak apa, jangan paksa. Kerana ada ibu-ibu yang dah belajar dan faham dan ingat. Saya tak suka kan lepas ni kan Ustaz nak berhenti kenal Ustaz, pasal apa tak pernah belajar, Ustaz ajar syibih jumlah lah, apa benda lah, susah bahasa Arab. Saya tak rugi. Okey. Jadi tak ingat cakap tak ingat saja ya. Nanti
Ada rezeki kita ulang kaji balik. InsyaAllah boleh ya. Okey. Jadi kalau kunna nasma'u tu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tapi Allah tak ada connection pula. Ibu ayah. Ma kunna fi tu fi ashabis sa'ir, ibu ayah. Itu khabar dalam bentuk apa? Dalam bentuk syibih jumlah. Kenapa? Ada huruf jar. Ibu ayah, dengar tak suara saya? Tadi macam terputus. Komen dengar tak? Takut cakap seorang-seorang. Dengar ya? Okey, Masya Allah. Jadi ibu ayah, dalam ayat hujung tu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tak nampak pun fa'il. Maka kalau macam tu kita panggil khabar bentuk syibih jumlah. Apa dia syibih? Ibu-ibu ayah, apa dia syibih? Syibih maksudnya seperti jumlah. Ustaz, tak faham lah Ustaz, apa benda syibih jumlah ni? Tak apa, relax. Tenang-tenang saja, insyaAllah. Jadi yang penting, siapa yang tak faham nanti kita belajar insyaAllah ya. Cukup tahu kalau khabarnya dalam bentuk huruf jar macam tu kita panggil khabar syibih jumlah, seperti jumlah. Biasa kalau huruf jar dia kena muta'alliq kepada satu fi'il yang mahzuf. Alamak, muta'alliq pula, tak faham. Okey. Jadi saya tak terang. Kuliah kita ni tak sesuai. Asas nama pun asas nahwu sharaf, tak sesuai saya terangkan semua tu. Cukup tahu kalau syibih jumlah, biasanya huruf jar itu akan muta'alliq, akan tergantung pada satu fi'il yang mahzuf, yang tak nampak. Tak apa, tak penting. Fi huruf jar. Tengok fi huruf jar. Ashab ibu ayah. Ashab itu mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah ashab mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah ashab jamak betul ibu ya. Ia adalah kalimah apa dia? Fajwah. Ia adalah kalimah jamak ya. Kalimah jamak betul. Ya. Okey, jamak. Jamak apa tu? Pakcik Wahab dan yang lain ibu ayah. Jamak apa tu? Jamak muzakkar salim ke? Jamak muannas salim ke? Jamak taksir ke? Ia adalah jamak taksir betul. Maka huruf jarnya fi. Fi digabungkan dengan kalimah asalnya ashabun. Ashabun digabungkan, disandarkan kalimah as-sa'iru. As-sa'iru. Okey. Asalnya macam ni. Asalnya adalah huruf jar fi digabungkan ashabun. Ashabun satu kalimah digabungkan dengan kalimah lain as-sa'iru. As-sa'iru baris depan tu ya. As-sa'iru baris depan tulisan tak cantik. Tak jelas. Okey. As-sa'iru begitu. Okey, ibu ayah. Jadi ibu ayah, ashab digabungkan ashab, gabungkan dulu. Ashabun tambah as-sa'iru jadi apa? Gabungkan dulu. Ashabu tambah as-sa'iru jadi apa? Dia akan jadi ashabus sa'iri dulu. Ashabu. Tadi asalnya ashabun. Sekarang bila dia jadi mudhaf, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Okey, dan mudhaf ilaih kena majrur. Mudhaf ilaih kena majrur. Okey. Jadi ashabu as-sa'iri digabung, ashabun tambah as-sa'iru digabungkan dulu jadi ashabu as-sa'iri. Asalnya tanwin, bila dia jadi mudhaf dah digabungkan jadi mudhaf, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Ashabu as-sa'iru jadi as-sa'iri mudhaf ilaih. Sekarang ada fi. Bila ada fi huruf jar, apa jadi pada ashabu ibu ayah? Ashabu daripada rafa' akan bertukar kepada majrur. Maka fi menyebabkan ashabu daripada rafa' jadi majrur. Bila jamak taksir majrur, dia jar dengan baris bawah.
Pasal tu kita baca fi ashabi as-sa'iri. Fi ashabi as-sa'iri. Okey, buaya. Jadi ma kunna fi ashabis sa'ir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, semua tu sekali jadi jawab. Maka ibu ayah apa kita belajar hari ni? Kita belajar ada syarat dan jawab. Okey, antara poin penting kita belajar, apa dia poin penting pertama? Kalimah apa ibu ayah? Ma apa tadi? Selepas fi'il yang ada memberi makna bercakap ni, qala ke, yaqulu ke, qul ke, selepasnya mesti ada apa? Benda yang dicakap kita panggil apa dalam bahasa Arab? Perkataan ataupun ayat yang dicakap tu kita panggil apa? Maqul, ya, maqul ibu ayah. Ingatnya kalimahnya maqul. Okey. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, lau tu huruf syarat. Maka biasanya syarat ni dia mesti ada apa ibu ayah? Dia mesti ada apa? Syarat mesti ada apa? Mesti ada jawab. Alhamdulillah. Jadi antara benda baru yang belajar, adanya maqul selepas fi'il yang menunjukkan pada perkataan, dan adanya jawab kepada syarat. Apabila kita jumpa dengan huruf yang memberi makna syarat, ada lau di sini, huruf syartiyah. Jadi ibu ayah, saya rasa ramai juga yang dapat benda baru ya pada hari ini ataupun ulang kaji yang dah lama tinggal. Mudah-mudahan ibu ayah dapat manfaat insya-Allah daripada perbahasan ayat yang ke-10 ni insya-Allah. Ibu ayah, tadi saya ada bagi dalam grup, nampak tak? Saya bagi dalam grup tadi teks untuk kita buat teknik baca kitab gondol. Nampak tak? Dapat tadi kan? Okey. Jadi buaya itu kita akan gunakan secara bersistem lah. Itu saya ambil daripada kitab Qisas Nabiyyin. Kisah-kisah para nabi. Ada salin yang ibu ya, masya-Allah tabarakallah. Hari tu saya ada bagi kisah nabi, kisah para nabi. Nabi apa saya lupa, Nabi Musa tu. Tapi dalam bentuk PDF. Itu siapa yang dah download, alhamdulillah lah, dah print. Tapi saya minta maaf lah, saya rasa itu tak sesuai lah ibu ya. Ada tak yang dah print? Download dan print buku tu, ada tak? Komen saya kalau ada yang buat lah. Saya minta maaf sangat. Ibu memang dah print. Siapa yang dah print, moga Allah Ta'ala terima kesungguhan ibu ayahnya insya-Allah ya. Saya nak guna buku tu, tapi pasal tulisan dia kecil sangat lah, tak sesuai lah untuk ibu ayah. Minta maaf sangat. Jadi saya inisiatif, saya ambil buku yang lain, Kisah Nabi, dan saya type sendiri supaya kecil sangat kan. Jadi saya type sendiri besar-besar. Nanti dalam kelas sekarang saya print, ibu ayah boleh belajar insya-Allah. Ibu ayah insya-Allah ya. Yang saya nak hanyalah kesungguhan daripada ibu ayah semua. Pengajian itu adalah percuma untuk memantapkan lagi kefahaman ibu ayah dalam apa yang kita belajar daripada kursus-kursus kita insya-Allah. Siapa nak taja, Allah Ta'ala murahkan rezeki, dan kalau orang faham asbab tajaan itu, orang faham belajar, dapatlah pahala sampai ke akhirat, saham akhirat insya-Allah ibu ayah. Okey, setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal